Yo, what's up guys, Pierre Andre is back. Alright, hari ni aku baru je create satu YouTube channel baru aku, iaitu Pierre Andre Vlog, di mana aku akan vlog tentang kehidupan harian aku. So kalau korang berminat nak tahu, jangan lupa subscribe guys. Alright, ciao. For all kat luar, SPM ke, BMR ke, UPSR semua, Buka pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys, Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes, kali ni kita kembali lagi dengan kita punya segmen Top 5 pilihan Pierre Andre. Seperti yang korang dah tengok, untuk last video aku dah listkan korang Top 5 pengarah Hollywood pilihan aku kan. Untuk kali ni aku nak listkan Top 5 pengarah Malaysia atau pengarah lahiran Malaysia yang paling aku suka guys. So apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan yang sihat? Kalau korang sihat, good, syukur, Alhamdulillah. Aku pun dalam keadaan yang baik-baik je guys. So aku rasa tanpa melengahkan masa, lebih baik kita terus straight forward kepada nombor 5 pengarah pilihan Pierre Andre, itu pengarah Malaysia lah, yang paling aku suka. So pengarah ini adalah seorang pengarah yang sangat luar biasa hebat dia guys, dan in fact dia punya hasil karya dia pun memang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng memang sesuatu yang aku kalau tengok pengarah ni aku terus, ini idola aku lah. So pengarah yang aku maksudkan adalah Dan Syed. Yes, sebelum ni aku pun pernah listkan top 5 filem Malaysia yang aku suka kan, dan dia punya filem adalah antara filem yang paling aku suka. Seperti yang korang tahu, Dan Syed ni adalah pengarah filem bunuhan, filem Malaysia yang paling aku suka. Dan selain daripada filem bunuhan, sebenarnya dia dah buat filem dukun, ada Interchange, ada banyak lagi lah filem-filem yang aku rasa hasil tangan dia ni memang luar biasa. Dan aku rasa benda ni mungkin korang agree dengan aku lah, kenapa aku listkan Dan Syed nombor 5 pengarah filem Malaysia yang paling aku suka. Ni disebabkan dia punya one thing about aku, ini aku punya pemahaman, aku punya penilaian. Bila aku melihat Dan Syed ni, dia punya filem dia, aku tak tahulah, dia punya otak ni mungkin dia melihat sesuatu benda ni dengan sudut pandangan yang sangat kompleks. Kalau macam aku lihat sesuatu tu mungkin agak simple. Sebab tu kau tengok filem-filem aku semua bersifat simple aja. Tapi kalau kau tengok filem bunuhan, Interchange, dukun, dia kupas dia detail guys. Dia macam dia lihat satu benda tu sangat kompleks. So mind dia ni, mungkin minda dia ni memang betul-betul orang yang betul-betul berfikir lah guys. So yes, nombor 5 pengarah filem Malaysia yang paling aku suka adalah Dan Syed. So now kita go kepada nombor 4 pengarah Malaysia yang paling Pierre Andre suka. So pengarah ni sebenarnya dia adalah merupakan cikgu aku dulu. In fact dia juga adalah bekas pelajar di Akademi Seni Kebangsaan. Orang dia memang sempoi gila, dan dia pun ada channel YouTube dia sendiri yang dia panggil Tok Ayah. Yes, kalau aku cakap Tok Ayah, korang dah tahu kan siapa. Beliau yang dimaksudkan adalah Namron. So Namron ni memang seorang yang sangat berbakat besar guys. Bukan saja di arena perfilman, tapi aku mengenali Namron ni daripada zaman-zaman dia berteater guys. Dan hasil-hasil karya daripada teater dia memang super guys. Dia punya lakonan dia memang, aku susah nak describe. Orang yang kenal Namron, kenal hasil karya dia, tahu sehebat mana Namron ni. Mungkin orang-orang kat luar sana yang banyak menonton filem-filem popcorn movie yang macam aku buat ni, yang lebih sukakan filem-filem yang bersifat mainstream ni, mungkin tak berapa kenal hasil karya Namron. Tapi kalau korang yang betul-betul kenal dengan Namron, korang tahu Namron ni bukan calang-calang orang, dan bukan calang-calang pengarah guys. Dan seperti yang korang tahu kan, salah sebuah filem dia yang memang mendapat perhatian ramai adalah One to Jaga. Dan
Sebelum tu pun ada beberapa filem yang bersifat indie yang pernah tengok seperti Gedebe, dan dia punya pengarahan ni, Namron ni, dia orang yang intelek buat beza guys dengan orang yang buat kerana nakkan filem tu mendapat sambutan daripada segi collection. Tapi Namron ni dia kalau aku nak listkan dengan Dan Syed ni, lebih pemikiran dia mungkin selevel, sebab dia melihat satu benda tu, dia kupas dengan begitu. Kalau orang biasa macam kita tengok akan rasa sangat kompleks, macam susah nak faham, begitu deep, begitu detail setiap benda yang dia cuba kupaskan. Tapi sebenarnya itulah pembikin filem yang sebenarnya guys. Dia membikin filem ni bukan sekadar untuk menghiburkan orang, tetapi apa benda yang kau cuba sampaikan, pemahaman kau kepada penonton-penonton kau, ideologi kau sebagai seorang pengarah, apa yang kau cuba sampaikan, apa mesej yang kau cuba bawa melalui filem-filem kau. So ini adalah Namron yang aku kenal. Dia memang orang yang sangat kata orang penuh ilmu di dada. So Namron juga adalah seorang cikgu aku lah. Waktu aku di Akademi Kebangsaan, dia pernah menjadi merangkap kepada asisten pensyarah, pendek kata cikgu aku lah. Dia mengajar lakonan, dan banyak juga ilmu-ilmu yang aku belajar daripada Namron, dan tak lain tak bukan yang korang kenal, iaitu Tok Ayah. So yes, nombor 4 pengarah Malaysia yang paling aku suka adalah Namron guys. So sekarang kita nak pergi ke pengarah nombor 3 yang paling aku suka di Malaysia ini guys. So pengarah yang aku maksudkan ni sebenarnya ni adalah idola aku lah guys. Memang daripada sebelum aku start mengarah pun aku banyak tonton filem-filem dia, dan pada aku level dia memang sangat berbeza lah compare dengan pengarah-pengarah lain yang ada, termasuk aku. Dan memang aku tak nafikan beliau ni adalah orang yang sangat aku mengidolakan dalam pemikiran seorang pengarah. Dan beliau yang dimaksudkan adalah Allahyarham Yasmin Ahmad. So Yasmin Ahmad ni guys, kalau korang tengok dia punya filem-filem dia, memang banyak yang isu dia simple, tapi dia kupas filem dia, isu dia tu menjadi satu subjek yang sangat menarik untuk ditonton, especially orang-orang penggiat filem ni lah, macam aku. Dan aku percaya ramai juga orang kat luar yang sukakan filem dia, dan aku tak nafikan juga ada yang tak berapa boleh nak masuk dengan filem-filem Yasmin Ahmad ni. Tapi kalau orang luar daripada Malaysia boleh menghargai filem-filem Yasmin Ahmad, kenapa kita orang Malaysia tidak boleh menghargai filem-filem Yasmin Ahmad? So Yasmin Ahmad ni kalau kau tengok filem-filem dia seperti Sepet, Gubra, Mohsin, banyak lagi Talent Time, dia banyak memaparkan filem yang bercorak Malaysian guys. Bukan Melayu tapi Malaysian. Sebenarnya inilah ciri-ciri yang kita sebagai orang Malaysia patut kembangkan lagi, patut kita banggakan. Pasal di Malaysia kita tahu kita bukan saja ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Cina, bangsa India, Sabah Sarawak, orang asal, dan banyak lagi. Dan sepatutnya kita harus meraihkan ni. Dan setiap filem Yasmin Ahmad kita boleh lihat memang dia memaparkan ciri-ciri sejati Malaysian tu. So yes, antara filem-filem Yasmin Ahmad yang paling aku suka, of course, Sepet, Mohsin ni memang tak tahu, bila aku tengok aku rasa macam kena betul dengan jiwa aku. Tapi and then yang paling aku tak boleh lupakan, memori indah aku guys, adalah aku pernah tercalon sebagai pengarah top 5 pengarah terbaik di Festival Filem Malaysia yang ke-22 2009 tak silap aku. So time tu aku kena lawan dengan arwah Yasmin Ahmad. So waktu tu nama aku lah yang paling kecil. Sebab apa? Kita ada top 5 kalau seingat aku lah waktu tu Yasmin Ahmad dengan filem Talent Time dia, and then kita ada Abang Badar, Abang Badar, and then kita ada Avlin Shoki, and then kita ada Ahmad Idham, dan last aku lah untuk filem Jangan Tegur. So bila aku tercalon top 5 itu pun aku rasa itu adalah satu penghargaan yang tertinggi lah, penghargaan yang paling aku rasa aku tak boleh lupakan. Walaupun aku kalah, dan memang sepatutnya aku kalah, of course. Filem Jangan Tegur aku tu memang tak boleh nak compare dengan filem Talent Time. Dan
tetap aku rasa itulah sebagai satu momen yang paling menyeronokkan. Dan ironinya selepas beberapa tahun lepas tu aku berjaya diberi penghargaan melalui anugerah Yasmin Ahmad. Seperti yang korang tengok belakang ni, ini adalah anugerah Yasmin Ahmad. So ini aku nak cakap dengan korang, Yasmin Ahmad adalah idola aku dalam subjek pengarahan. Memang ideologi dia punya pemikiran dia memang sangat tak ramai pengarah Malaysia ada. Dan inilah mindset yang aku nak, at least kurang-kurangnya satu filem yang aku buat, at least ada apa yang cuba diberikan oleh Yasmin Ahmad. So daripada seorang idola, aku mengidolakan dia sehinggalah alhamdulillah aku pernah tercalon untuk berlawan dengan dia, tapi kalah. Tapi ironinya tu, aku cakap ironi, selepas beberapa tahun lepas tu aku menang anugerah Yasmin Ahmad. So Yasmin Ahmad adalah pengarah nombor 3 Malaysia yang paling aku suka, guys. Yes. So sekarang kita dah tahu 3 pengarah Malaysia yang paling aku suka. Sekarang kita nak pergi ke pengarah nombor 2 Malaysia yang paling aku suka. So nombor 2 ni, guys, okay, level dia memang lain lah. Level dia bukan level kita lagi, bukan level Asia lagi, guys. Actually aku pun agak macam mana nak cakap, perlu tak aku listkan beliau ni dalam top list pengarah ni. Tapi tak nafikan beliau adalah orang Malaysia, pasal beliau asal daripada Sarawak. Walaupun filem dia bukanlah filem yang diterbitkan di Malaysia, tapi filem dia lebih bersifat universal, lebih bersifat besar, guys. So mamat yang aku masukkan ni adalah James Wan. Yes, siapa tak kenal James Wan, korang pergi Google cari siapa James Wan ni. Aku rasa korang semua mesti tahu kan siapa James Wan ni. James Wan adalah pengarah filem Conjuring yang korang suka tengok tu kan, Conjuring. And then dia buat filem Saw tak silap aku, yang filem macam franchise tu dia yang dihasilkan, maknanya tu yalah daripada dia. Dan daripada situ dia pergi ke dia dapat lebih filem-filem yang lebih besar daripada Conjuring, and then ada Insidious, banyak lagi lah. In fact dia ada buat tak silap aku Fast and Furious. So James Wan ni, guys, anak Malaysia, itu orang Sarawak yang menempa nama tak silap aku mula-mula di Australia. Dia belajar kat sana, and then sekarang beliau adalah salah seorang pengarah Hollywood yang sangat dikagumi di sana dan juga di Malaysia. So yes, James Wan adalah pengarah nombor 2 Malaysia yang paling aku suka, guys. So now kita akan pergi ke nombor 1 pengarah yang paling aku suka. Pengarah Malaysia yang paling aku suka adalah tak lain tak bukan kita punya legenda P. Ramlee. Yes, orang akan cakap of course lah P. Ramlee. Yes, memanglah kita kena cakap of course lah P. Ramlee, pasal P. Ramlee ni adalah kita punya simbol keberkesanan atau simbol intelijen pemikiran pengarah Malaysia yang pernah terlahir. Kenapa aku cakap P. Ramlee ni adalah salah seorang susuk yang sangat bijak atau sangat intelek dalam membuat hasil-hasil karya dia? Sebabnya sampai sekarang pun filem dia masih bermain lagi di TV-TV kita, dan sampai sekarang kita masih ketawa. Padahal lawak yang dibuat tu dah berapa puluh tahun yang dulu, tetap kita boleh ketawa. Dan aku pun tak faham kenapa, guys. Dan kalau korang tengok, korang perhatikan filem-filem P. Ramlee ni, dia tak banyak shot. Biasanya dia buat satu shot, kadang-kadang dia adalah potong 1-2 shot aja. Dan dia bukanlah jenis macam kita, okay, nak wide shot, okay, dah ambil wide shot, dan kita nak potong single-single, nak pergi tight, nak pergi close up, ada try in, dolly in, dalam segala macam tu lah. Tapi P. Ramlee punya era, dia punya zaman tu tak banyak benda macam tu yang dia buat. Dia banyak buat satu shot, tapi satu shot ni berkesan kerana apa? Kerana lakonan yang dihasilkan oleh pelakon-pelakon time tu sangat luar biasa, guys. Sangat, aku rasa excellent lah. Dan aku sempat bertanya kepada mak-mak macam mana cara mereka bekerja pada era P. Ramlee. Dan mak-mak pernah cakap dengan aku, diorang time tu diorang tak ada skrip, guys, dan apa yang dia buat adalah latihan. Dan sebenarnya benda yang bersifat skrip ni, kalau kau boleh melangkaui skrip, itu sebenarnya lebih power pada aku. Sebab kau tak terikat dengan apa yang kau perlu
berdialog melalui skrip. Dan sebab tu kalau kau perhatikan filem-filem P. Ramlee, macam kau tengok apa, Pendekar Bujang Lapuk, Alibaba Bujang Lapuk, and then ada Doremi, ada banyak, ada Madu 3. Kau tengok dia orang punya lakonan tu semua bersahaja gila. Macam orang yang kalau kita tengok macam nak kata tak berlakon pun tak, tapi kita tahu dia perform. Seperti mereka ni orang yang memang dah hari-hari berlatih benda tu tanpa naskah. Hari-hari dia orang buat latihan. Ini apa yang aku rasa lah. Sebab tu kenapa filem P. Ramlee sampai sekarang pun kita boleh tengok, dan sampai sekarang kita boleh gelak ketawa. Bukan saja orang Melayu, orang Cina, orang India, Sabah, Sarawak, semua orang bila tengok filem P. Ramlee mereka boleh relate. Sebab P. Ramlee ni dah buat filem Malaysia lama sebelum Yasmin Ahmad buat. Dan in fact filem-filem P. Ramlee ni dia bila kita tengok, kita tak rasa ini hanya adalah filem Melayu, tapi ini adalah filem bersifat Malaysia. So inilah kenapa aku listkan P. Ramlee adalah pengarah nombor 1 yang paling aku kagumi, guys. So yes, sekarang korang dah tahu top 5 pengarah Malaysia yang paling P. Andre suka, yang paling aku kagumi dan yang paling aku salute, guys. So daripada nombor 5 kita ada Din Said. Filem-filem yang dihasilkan, korang tahu Din Said memang mantap lah. Dia punya karya dia memang bukan kaleng-kaleng. Memang karya dia ni memang sebenarnya dah tak boleh nak level biasa-biasa dah. Patut dihantar ke festival luar negara yang besar-besar tu. Sebab kita tahu Din Said ni seorang pengarah yang sangat intelek, seorang yang sangat mempunyai pemikiran filem yang luar biasa. And then nombor 4 kita ada Namron. Yes, Namron siapa tak kenal. So Namron punya pemikiran pun bukan biasa-biasa. Bukan macam orang-orang macam aku. Dia punya pemikiran ni level dia lain, guys. Dia bila melihat satu benda tu, aku tak tahulah dia orang ni bila lihat satu benda tu, aku rasa macam kompleks gila. Macam dia benda-benda detail kecil-kecil ni pun dia orang boleh rungkaikan. So sebab tu kenapa aku listkan Namron adalah pengarah nombor 4 Malaysia yang paling aku suka. So and then nombor 3 kita ada Yasmin Ahmad yang aku cakap tadi. Yasmin Ahmad adalah seorang pengarah yang seperti juga yang macam aku cerita tadi, Din Said, Namron. Pemikiran dia memang sesuatu yang tak ramai pengarah Malaysia ada. So seperti kalau korang tengok filem-filem dia, aku rasa mesti korang tahu kan kenapa aku cakap macam ni. Korang pergi tengok, pergi cari filem Mohsin ke, Setback ke, Talent Time ke. Dan dia pun macam kalau kau tengok P. Ramlee punya movie, tak banyak shot dia, kadang-kadang satu shot aja, tapi apa yang dia cuba sampaikan melalui visual tu sampai. Pada pendapat aku sebagai seorang pengarah, bila aku tengok, aku boleh rasa apa yang cuba ditonjolkan. So nombor 2, okay guys, nombor 2 kita tahu ini adalah pengarah Hollywood, tapi aku tetap listkan dalam top 5 pengarah Malaysia atau pengarah filem yang dihasilkan Malaysia. So nombor 2 ni adalah James Wan. So James Wan adalah pengarah Hollywood yang sekarang ni nama dia memang macam gini, guys. Dan korang tahu filem dia seperti Conjuring, filem Saw, and then filem Fast and Furious, and banyak lagi lah. So aku rasa memang ngam lah kalau kita letak dia top 2 list pengarah Malaysian yang paling aku suka. So nombor 1 pemenang dia tak lain tak bukan adalah kita punya legend Tan Sri P. Ramlee. P. Ramlee aku rasa mesti korang semua setuju kan. Dan kalau ada siapa yang tak setuju, korang komen kat bawah, bagi tahu aku kenapa. Aku nak tahu juga, mungkin kau ada pemikiran yang lebih berbeza dengan apa yang aku fikirkan. So yeah, itu dia guys, top 5 pengarah Malaysia yang paling aku suka. Kepada korang yang dah tonton pada awal sampai habis, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kepada korang. Aku doakan supaya korang semua panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Siapa yang belum dapat jodoh lagi, insya-Allah akan dapat jodoh. Siapa yang belum ada anak, insya-Allah akan dikurniakan anak nanti. Amin amin rabbil alamin. So yes guys, kita jumpa tu next video. Mungkin aku akan listkan top 5 pengarah Malaysia yang paling aku suka, yang aku pernah bekerja sama. So kalau korang nak tahu siapa top 5 pengarah ni, nanti aku akan listkan top 5 untuk next video. So untuk korang, jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool, and kita jumpa next video. Okay, right, bye guys, Assalamualaikum, and salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome. Ciao.